Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita dalam kelas Pendidikan Islam, mata pelajaran Pendidikan Islam untuk tahun 4 PPKI Masalah Pembelajaran. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah kelebihan mengamalkan adab masuk dan keluar tandas. Standard kandungan pada hari ini ialah 5.1, adab masuk dan keluar tandas. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 5.1.3, mengamalkan adab masuk dan keluar tandas. Kenapa kita perlu mengamalkan adab masuk dan keluar tandas? Kenapa kita perlu mengamalkan adab masuk dan keluar tandas? Jawapannya, kelebihan mengamalkan adab masuk dan keluar tandas. Yang pertama, terhindar daripada kekotoran zahir dan batin, kekotoran luaran dan dalaman. Yang kedua, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membudayakan kebersihan. Yang keempat, bebas daripada penyakit. Yang kelima, maruah akan terpelihara. Keenam, disayangi masyarakat. Ketujuh, mendapat pahala. Berikut adalah 7 kelebihan sekiranya kita mengamalkan adab masuk dan keluar tandas. Ada 7 kesemuanya kelebihan sebab kita mengamalkan adab masuk dan keluar tandas. Yang pertama tadi, kita terhindar ataupun dijauhkan daripada kekotoran luaran dan dalaman, zahir dan batin. Sekiranya kita mengamalkan adab masuk dan keluar tandas, kita juga akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga selain itu dapat membudayakan kebersihan. Kerana sebagai seorang Islam, kita perlulah sentiasa beradab dan bersikap serta mengutamakan kebersihan dalam kehidupan kita. Seterusnya, kita akan bebas daripada penyakit sekiranya kita mengamalkan cara yang betul dan elok dan selamat dan bersih. Ketika masuk dan keluar tandas, kita akan bebas daripada penyakit. Selain itu, maruah kita juga akan terpelihara, akan terjaga. Sekiranya kita bersifat dengan sifat yang bersih, kita akan sentiasa disayangi oleh masyarakat. Sama ada ibu bapa kita, adik-beradik, kawan-kawan, guru-guru serta masyarakat-masyarakat lain. Kita akan disayangi sekiranya kita sentiasa bersifat dengan sifat yang bersih dan sentiasa beradab ketika masuk dan keluar tandas. Adalah sangat penting untuk kita mengamalkan adab yang baik dalam segala hal perbuatan kita seharian. Dan seterusnya, segala sesuatu yang baik yang kita buat, kita akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 7 kelebihan sekiranya kita mengamalkan adab masuk dan keluar tandas.
Baiklah, seterusnya kita akan ulang kaji pelajaran lepas. Perkara yang kita akan ulang kaji adalah sebelum masuk tandas, apa yang perlu kita buat, adab masuk tandas, adab keluar tandas, doa masuk tandas dan doa keluar tandas. Sebelum masuk tandas, yang pertama, dilarang, jangan, semua tak boleh bawa sesuatu yang mulia seperti ayat Al-Quran, hadis, nama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Dilarang sama sekali membawa sesuatu yang mulia, perkataan yang mulia, perkara-perkara yang mulia ke dalam tandas. Yang kedua, mestilah menutup kepala dengan kain atau tuala atau penutup kepala. Kalau bertudung, alhamdulillah, senang, mudah dah tutup kepala. Kalau lelaki, kalau berkopiah ataupun bersongkok, dah senang. Sebab dah tentu kita tutup kepala. Kalau tak ada songkok ataupun kopiah, kita tutuplah dengan kain. Kain kecil di kepala kita. Selepas tu pakai alas kaki, sama ada selipar atau kasut. Nak masuk tandas mesti pakai alas kaki. Pakai selipar boleh. Pakai kasut ni kebiasaannya kalau kita masuk tandas awam. Bila kita nak masuk tandas, kita kena lipat kaki seluar. Sebab apa lipat kaki seluar? Untuk mengelakkan najis terkena kepada pakaian. Sebab pakaian tu nanti kita nak guna untuk solat. Sebab tu kita kena lipat kaki seluar supaya najis tu tak terpercik kena seluar ataupun kain. Adab masuk tandas. Yang pertama, membaca doa masuk tandas. Yang kedua, mengelakkan membawa sesuatu yang mulia. Seperti yang tadi. Yang ketiga, melangkah masuk dengan kaki kiri. Ingat, nak masuk tandas mesti dengan kaki kiri. Nak baca doa, baca di luar tandas. Jangan baca di dalam tandas. Yang keempat, mengelakkan badan dan pakaian daripada terkena najis. Sebab tu kita kena, kalau kita pakai seluar, kita kena lipat seluar kita sehingga bawah lutut, supaya pakaian kita tak terkena najis. Bila pakaian kita terkena najis, janganlah kita bawa pakaian kita dalam menunaikan solat. Adab keluar tandas. Yang pertama, membersihkan kaki. Dah keluar daripada tandas tu, bersihkan kaki, lap kaki. Kalau pakai kasut, tak apa. Kalau pakai selipar pun, kamu keluar tandas, kamu lap kaki dekat alas kaki. Yang kedua, membersihkan tangan. Sebelum keluar tandas tu, kamu bersihkan tangan kamu, baru kamu keluar. Yang ketiga, memastikan tandas sentiasa bersih. Sebelum kamu keluar daripada tandas, pastikan tandas yang kamu guna tadi, kamu buang air kecil ke, kamu buang air besar ke, pastikan bersih. Supaya orang nak guna selepas kamu akan rasa selesa dengan keadaan tandas yang bersih. Yang keempat, melangkah keluar dengan kaki kanan. Tadi masuk tandas guna kaki kiri. Keluar tandas mesti dengan kaki kanan. Bila dah keluar daripada tandas, membaca doa keluar tandas. Ingat, baca doa mesti di luar tandas. Nak masuk tandas pun baca doa mesti di luar tandas baru masuk. Bila dah keluar pun baca doa selepas kamu keluar tandas. Baru kamu baca doa keluar tandas. Doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina.
syaitan betina. Ini adalah doa masuk tandas. Seterusnya, doa keluar tandas. Ghufranakal hamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Kupohon keampunanmu ya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengelakkan bahaya dan menyihatkanku. Ghufranaka. Kupohon keampunan kepadamu ya Allah. Itu maksud dia. Ghufranaka ni maksud dia kupohon keampunanmu ya Allah. Lepas tu segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ingat ini doa keluar tandas. Ingatkan, baca, amalkan setiap hari. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ustaz harap kamu semua faham kenapa kita kena mengamalkan adab masuk dan keluar tandas. Sekadar itu, sekian saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi dalam kelas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.